قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل: من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. Lari. Macam tu kalau orang hafal Quran. Kita turun cari. Jadi siapa yang terbatal wuduknya, diharamkan ke atasnya 4 perkara. Yang pertama as-salah. Yang kedua at-tawaf. Yang ketiga masul mushaf. Yang keempat hamlul mushaf. Tamam. Wa yahrumu 'alal junubi 6 asya'. Dan diharamkan kepada orang yang berjunub 6 perkara. As-salatu wat-tawaf wa masul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Quran. Tamam. Wa yahrumu bil haid 10 asya'. Dan diharam kepada yang haid 10 perkara. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ولبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. فصل: من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء. المراد بانتقاض الوضوء عدمه وإن لم يسبق له وجود. Jadi makna intiqadul wudu di sini adalah adamu. Paham? Intiqadul wudu maksudnya adamu, ini ketiadaan wudu. Wa illam yasbiq lahu wujud. Tamam. Walaupun tidak wa illam yasbiq lahu wujud. Baik. Jadi intiqadul wudu di sini dengan makna adamul wudu, tidak ada wudu. Walaupun tidak ada wudu tersebut, lam yasbiq lahu wujudun. Maksudnya tidak ada wudu sebelum itu. Jadi makna sini man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi 4 asya'. Siapa yang terbatal wudunya diharamkan baginya 4 perkara. Yang terbatal wudu dah. Jadi yang tak ada wudu terus macam mana pula? Boleh pegang kot dah. Boleh buat lah benda-benda ni sebab dia tak ada wudu terus. Tak, kata Syekh, intiqadul wudu di sini bukan makna yang mana dia ada wudu kemudian terbatal wudu baru diharam buat benda ni. Tak, makna intiqadul wudu yakni adamul wudu. Makna gitu. Dan juga walaupun wa illam yasbiq lahu wujudun, walaupun tidak ada wudu sebelum. Makna dia berada di sini siapa yang tak ada wudu. Maksudnya gitu. Jadi kalau terjemah siapa yang tiada wudu padanya diharam kepadanya 4 perkara. Faham? Bukan kalau nak terjemah man intaqada wudu'u, jadi siapa yang ketiadaan wudu, bukan siapa yang terbatal baginya wudu. Sebab takut dia terjemah dengan terbatalnya wudu. Jadi dipaham di situ maknanya kalau orang tidak ada wudu, maksudnya tak terbatal, dia tak ada wudu berasal, maka tak salah lah benda-benda semua. Sebab disebut dalam kitab intaqad, terbatal. Tak, syarah syarah intaqada dengan makna adamuhu, maksudnya tidak ada wudu. Walaupun wa illam yasbiq lahu wujud. Wal ma'na annahu yahrumu ala man labisa ala man laysa bimutawaddi'in mulabasatu ahadi 4 asya'. Diharamkan bagi sesiapa yang tidak berwudu melakukan mulabasah ahadi 4 asya'. Jadi melaksanakan 4 perkara tersebut. Yang itu apa dia? As-salah wat-tawaf wa masul mushafi wa hamluhu. Jadi at-tawaf di sini, as-salah di sini sama ada yang sunat, yang wajib lebih lagi lah. Sama ada yang sunat dan juga wasalatu janazah atau jenazah ataupun solat jenazah pun tak boleh. Sebab tu sini sebut wal ma'na
Anna al-arba'ata al-asya'a allati tahrumu mulabasatu ahadiha ala man laysa bimutawaddi'in hiya awalan as-salatu fardan kanat aw nafla, sama ada salat fardu ataupun yang sunat, aw salata janazatin illam yakun fakhirat tahurain aw daimal hadathi, ataupun salat jenazah kalau kata Allahumma salli ala sayyidina mereka ini illam yakun faqidat tahurain, orang yang faqid tahurain, tidak ada kedua-dua sekali, air tidak ada, apa ni, tanah pun tak ada, faqidat tahurain, ataupun daimal hadath, ini orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Jadi pada dua ni saja yang dibenarkan, lain pada ni tidak boleh. Jadi solat jenazah juga tidak dibenarkan untuk dilakukan tanpa wudu. Ini berbeza dengan pandangan At-Tabari. Dia adakan orang kadang-kadang berguna pandangan ni. Tapi main jenazah, pipi lewat, jadi orang dah semayang lah. Berguna pandangan Imam Tabari kata dia. Pandangan tersebut ditolak oleh para ulama. Pandangan tadi ditolak oleh para ulama, termasuk solat jenazah sekali. Ramai orang pergi guna fatwa tersebut untuk solat jenazah tanpa wudu. Ada dalam kitab sebut. Cuma pandangan tadi ditolak oleh para ulama. Baik, yang kedua, wat-tawafu bil bait. Tawaf di Baitillahil Haram. Sama ada tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunat. Jadi mana-mana tawaf sekalipun wajib dalam keadaan wudu. Terbatal wudu, tidak sah tawaf tersebut. Yang ketiga, massul mushafi wa jildihi al-muttasil bihi, menyentuh mushaf dan juga kulit mushaf yang bersambung dengannya. Al-muttasil, syarat dia mesti muttasil. Wa kadzal munfasil. Nampak? Wa kadzal munfasil, begitu juga yang munfasil, alladhi lam tanqati' nisbatuhu ilaih. Munfasil yang macam mana pula? Munfasil yang tidak terputus nisbah dengan Quran tersebut. Macam mana? Contoh, yang tak terputus lagi nisbah dengan Quran tadi. Terputus ni kitab, kulit kitab ni, kulit Al-Quranul Karim terputus, tu itu keluar ni. Tapi masih lagi tidak inqita' daripada dia. Maksudnya masih lagi boleh dia selalu duduk letak juga, cuma kulit lekang teruk sangat sampai tercabut dah, cuma dia duduk letak juga kat situ. Baik, ini dengan nisbah dia muttasil ke munfasil? Jadi kan munfasil sebenarnya, tapi disebabkan kerana tidak inqita' lagi, tidak terputus lagi nisbah dia dengan kitab, dengan Al-Quran, maka pada waktu tersebut dia dianggap hukum sebagai Al-Quran. Jadi menyentuh dia sama seperti menyentuh Quran. Faham? Wa qaritatuhu, qaritah. Qaritah berada sini wi'a'un kalkis min jildin aw ghairi. Qaritah, yakni bekas yang diletakkan Quran padanya. Tu macam Quran 30 juzuk. Mana kita tahu tu Quran tu kan? Ini ni qaritah. Dia qaritah kepada Al-Quran. 30 juzuk ni dia ada qaritah dia. Yang ni. Jadi hukum dia seperti Al-Quran tu. Dia nak pegang kena ada wudu. Wa sunduquhu, dia kotak Quran, kotak khas yang diletakkan Quran dalam. Wa ilaqatuhu idza kana fiha. Ilaqatuhu idza kana fiha ay hadhihi thalathah. Jadi dan juga ilaqah yang ikat tu, tali pengikat dia. Kalau ada dalam tiga-tiga perkara tersebut, sama ada dalam qaritah, sama ada apa nama ni, hadis salatah ni kembali pada mana? Sunduk, qaritah, dan juga pada jild. Pada jild sekali. Mana saja yang ada yang berkait dengannya dihukumkan sebagai Al-Quran. Faham? Di sini Syekh Al-Imam Nawawi Bantani sebut faedah. Kata beliau,
Mashul mushaf. Ini antara perkara yang diharapkan kepada orang yang tidak berwudu. Baik, apa dia mushaf? Mushaf ni apa dia? Mushaf ni mushaf tu saja kan? Mesti mushaf? Tak, kata beliau wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun li dirasatin. Nampak? Ini penting ni. Ini dhabit penting ni. Maksud mushaf di sini adalah setiap yang ditulis padanya Al-Quran li dirasatin, untuk dibaca. Li dirasah maksudnya untuk dibaca. Walau amudan, walaupun tiang. Au lawhan, ataupun law. Nah, macam kayu kan dan sebagainya, letakkan tulisan Quran. Au jildan, ataupun kulit. Au khirtasan, ataupun kertas. Bukan maksudnya, bukan mesti Quran tadi sebiji Quran. Mushaf. La. Maksudnya mana-mana yang ditulis padanya Quran li dirasatin, untuk dibaca. Jadi kata beliau wa kharaja bidzalika tamimah. Terkeluar daripadanya tamimah. Tamimah apa dia? Tangkal. Azimat. Wa hiya ma yuktabu fiha. Sebut tangkal, orang jadi tangkal. Boleh ke? Ada tangkal boleh ke? Dia kalau orang sebut tangkal dia jadi macam ni sikit. Tapi kalau sebut azimat, azimat pun ada juga. Azimat pula dah. Dia pun tak pernah tengok no? Baju Sultan Muhammad Al-Fatih punya perang. Baju perang beliau. Kalau kamu pergi ke Topkapi, pergi ke Museum Topkapi. Di Museum Topkapi, dan tu disiapkan, diletakkan baju perang Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih punya baju perang penuh dengan tamimah. Ni penuh dengan, orang panggil apa, ditulis orang panggil apa tu? Dia panggil apa dalam bahasa Arab dia panggil? Satu lagi dia panggil apa dia panggil? Dia macam buat petak. Lepas tu dia buat ada nombor wow macam tu. Apa dia orang panggil? Wafak. Nanti panggil wafak. Penuh dengan wafak. Bukan wafak amal. Wafak penuh. Maksudnya penuh dengan azimat, dan kemudian ada apa ni, simbol-simbol tersebut. Ada orang dia berbulu apa? Ini bukan benda masalah pun. Tak ada masalah dalam agama, tidak ada masalah. Wa kharaja bidzalika tamimah. Jadi tamimah adakah termasuk dengan mushaf? Maksudnya kalau diletakkan azimat, mestikah dia dalam keadaan berwuduk kalau nak pegang tamimah yang dalam tu ada ayat Quran ditulis? Apa dia tamimah? Wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Quran. Tujuannya untuk apa? Litabarruki wa ta'alluqu 'ala ar-ra'si mathalan. Untuk tabarruk. Dan untuk tabarruk ataupun untuk ta'alluq 'ala ar-ra'si mathalan. Di sini Quran yang ditulis dengan tujuan untuk sebagai azimat, adakah mesti dipegang dengan wudu? Saya pernah tengok ada seorang pakcik dekat dengan masjid Sayyidina Husain. Dekat dengan apa ni, suq Imam Syafi'i. Saya beli dekat dia apa ni, orang kata makhtutah tib, yang tak tahu umur berapa puluh tahun, tak tahu lah. Maksudnya 100 tahun lebih kot. Sebab dulu tabib dulu dia akan tulis atas makhtutah, jenis bentuknya panjang. Ditulis atas kertas papyrus tu. Mana ditulis lah apa dia yang saya bolehlah baca sikit. Kata nak bagi senang tidur, buat campuran apa, letak campuran cuka apple campur dengan ni. Taklah, tapi tak pandai nak buat lagi, takut jadi metalim pula kan. Jadi saya baca je lah. Lepas tu dia lukis pokok sikit, lepas tu dia gulung. Di zaman dulu jenis ditulis di atas kertas panjang-panjang macam tu, dia digulung, diletakkan di dekat tempat-tempat tertentu. Kalau nak guna ambil, okay, macam tu lah. Jadi dia jual satu, murah gila katanya. Dia tak nak buang lah tadi. Kalau nak ambil je. Tu jual berapa? Ambil lah 5 keneh cukup lah. 5 keneh. Waktu tak 5 keneh. Ya ambil, ada lagi maksud tak lain. Lepas tu tengok ada dekat rantai dia buat rantai. Dia kata yang ni saya tak jual. Ini saya tak jual. Ni kalau saya beli pun dia kata harga dekat 4,000 keneh. Kata apa dia? Rantai dia buat daripada kulit tebal. Ini Quran dia kata. Ini Quran. Dan Quran ni untuk saya tabarruk, dia kata, untuk ambil tabarruk. Buat macam rantai. Dia tabarruk. Lepas tu saya kata cuba buka.
Buka. Memang tulis betul Quran. Kecil gila. Dan tulisan tangan. Dia kata, Masya Allah. Saya kata jual lah kat dia. Dia ingat RM8,000 kan. Jual lah murah lagi. Murah lagi lah. Oh dia tak ada, saya tak jual. Itu termasuk tamimah. Dan kalau hukum pegang yang tu Quran tadi, kerana dia bukan untuk dirasah, kerana bukan untuk dibaca. Macam Quran nak dijual tu, ada duduk sangkut kat kereta. Benar kan? Ada kan Quran kecil, ada duduk sangkut dalam kereta. Baik, ni hukum dia apa dia? Dirasah atau litamimah? La, litamimah, litabarruk, ataupun lita'alluq ala ar-ra's, ataupun buh dalam kereta untuk nak jadi berkat dalam kereta tersebut. Ada masalah? Apa lah? Baik, jadi apa hukum dia yang tamimah ni? Fala yahrumu massuha wala hamluha ma lam tusamma mushafan urfa. Nampak tak? Tidak diharamkan untuknya menyentuh dan juga untuk membawanya. Dan kalau tak haram membawanya, masalah. Jadi baca kena bagi jadi fiqh lagi, ahli fiqh ni. Jangan baca dengan kita punya muyul kita. Kita dalam kitab fiqh sebut, tapi saya rasa tak apa nak sedap pula jadikan tu sebagai azimat lah, macam tu apa nak bukan. Fiqh bukan dengan sedapmu. Kalau dia sedap dia, saya rasa tak apa nak. Saya rasa lah. Saya rasa. Jadi master chef lah. Saya rasa. Baik. Selagi mana tidak dinamakan mushaf secara uruf. Uruf tak namakan tu sebagai mushaf. Maksudnya gitu. Maksudnya ni mushaf. Jadi kita panggil tu mushaf, tapi sebenarnya kita tak gunakan tu sebagai mushaf untuk lidirasah. Faham? Sebab apa makna mushaf? Ini penting sungguh ni. Kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Ini penting sungguh. Kari. Ini kalam muhim awi. Dia betul katakan kitab Syekh Nawawi Bantani ni penuh dengan dhabit. Dhabit-dhabit ni penting sebenarnya untuk kita nak faham, dan juga untuk kita nak bila kita faham dhabit, masuk hukum manapun ataupun persoalan apa sekalipun, kita akan reti untuk letak hukum tersebut. Jadi kalau orang tanya kita, ni Quran ini, kalau sentuh Quran yang disangkut di dalam kereta, adakah dia termasuk hukum Quran? Mushaf yang biasa? Ya, kita tanya, apa maksud mushaf? Maksud mushaf Quran? Habis itu kalau macam tu, nanti ayat dalam kereta yang kita tulis, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tulis ayat tersebut, dilekat dalam kereta. Faham? Ayat tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dekat mana? Baik, boleh sentuh tak Bismillahirrahmanirrahim kalau tanpa wudu? Kalau diniatkan tu Quran, haram sentuh dia. Tak boleh sentuh. Kenapa? Kerana dia Quran. Kerana dia termasuk juga mushaf dalam bahasa, walaupun tak cukup lengkap sebiji Quran. Sebab tu surah Yasin kalau kata tidak diletakkan dengan tafsiran ataupun terjemahan yang lebih daripada, ulama sebut mengatakan bahawa terjemahan tidak termasuk tafsiran. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, sebenarnya terjemahan tersebut telah ditafsirkan. Kerana orang tidak akan terjemah harfan biharfin, orang tidak akan sampai makna Al-Quran. Maka terjemahan tadi sebenarnya nauk daripada tafsir. Dia akan tafsir sekali, dia akan letak dalam kurungan, makna dia sekian, tu tafsir dah tu sebenarnya. Walaupun tafsir harfi dipanggil, bukan tafsir seperti mana tafsir Qurtubi, bukan seperti tafsir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnu Kathir, tak. Tapi dia diangkat sebagai tafsir dah. Ada orang khilaf dalam bab terjemah. Faham? Lepas tu tafsir Jalalain boleh bawa kalau kata tidak, kalau kata dia lebih daripada tulisan Quran tersebut. Syarat dia kalau tafsir Jalalain tu duduk sekali semua sekali, kecuali kalau dengan hasyiah dah sekali, hasyiah Sawi, ataupun hasyiah Jamal, yang tu tak apalah, satu juzuk tu tak apa, sebab dia banyak daripada tulisan Quran tadi. Tapi kalau tafsir Jalalain sahaja dengan Quran, tapi duduk satu dibagi 3 juzuk, ayat ni kena perhati balik. Sebab apa? Sebab dia dikira lebih daripada Quran kalau duduk sekali saja. Tafsir Jalalain. Nampak buat teruk orang? Dan ni bukan buat teruk, tapi ni yang dibahas oleh ulama. Tafsir Jalalain, kata ulama, lebih daripada Quran hanya 2 huruf sahaja. Dua ayat sahaja. Ada 2 ayat, ada 2 kalimah. Tamam.
Tafsir Jalalain bila dikira balik oleh ulama, dia punya lebih ayat dia daripada Quran dua kalimah saja. Tapi macam tu sekali. Ada sebahagian kata 6 kalimah. Tak salah saya. Tafsir Jalalain punya hebatnya Imam Nawawi, Imam Suyuti dengan Imam Mahalli. Dia tafsir tadi, dia punya bila kira balik ayat dia dengan ayat Quran, lebih dia sikit dua kalimah, hingga menyebabkan dia jadi tafsir. Jadi sebab tu tafsir Jalalain kalau duduk sekali satu Quran dikali dengan tafsir Jalalain, boleh dibawa tanpa wudu. Kenapa? Kerana dia iktibar tafsir pada waktu itu. Tapi kalau tafsir Jalalain dengan Quran saja tanpa ada hasyiah dalam tu dan diasingkan, maka yang ni kena perhati balik. Sebab takut kita bawa yang satu juzuk tersebut tanpa wudu, ayat Quran lebih daripada tafsir pada waktu. Itu kena perhati. Faham? Baik. Kemudian kata Syekh lagi apa dia? Fa idza kutibal Qur'anu kulluhu. Oh, minta maaf ni. Kita baca tak habis. Minta maaf. Jadi Quran tadi kata sini. Kalau Quran ditulis sudah, minta maaf, saya baca tak habis. Fa idza kutibal Qur'anu kulluhu la yuqalu lahu tamimah walau sawr. Nampak tak? Wa in qasada dzalik. Baik. Jadi patah balik. Saya tarik balik. Jadi Quran kalau ditulis macam tu, ditulis macam tak dekat kereta tu, kalau ditulis penuh, dia tak dipanggil tamimah, kata Syekh. Walau sawr, walaupun kecil. Wa in qasada dzalik, walaupun diqasadkan dengan tamimah, fala ibrata li qasdi, dan tidak diibaratkan, tidak diibrah dengan qasad. Minta maaf, saya tarik balik tadi. Quran kecil sekalipun tetap dikira Quran mushaf. Jadi lelaki tadi pakai tu kalau tak ada wudu, hukumnya haram. Kalau dalam kereta pun, kalau duduk itu hukumnya, kalau tidak ada wudu, hukumnya haram. Qala Ibnu Hajar wal ibratu fi qasd ad-dirasati wat tabarruki bi hal al-kitabati duna ma ba'daha. Kata Imam Ibnu Hajar, ibrah dengan qasad dirasah tersebut dan juga tabarruk tadi waktu bila bi halil kitabah, waktu ketika menulis, duna ma ba'daha, bukan setelahnya. Wa bil katibi li nafsihi aw ghairihi tabarru'a, ay bila ujratin wala amirin wa illa fa amiruhu aw mustajir. Jadi ibrah yang dikira tadi ini pada qasad dirasah ataupun dengan qasad dia untuk tabarruk pada waktu ketika tulis. Faham? Duna ma ba'daha, bukan setelah. Wa bil katibi li nafsihi. Wa bil katibi li nafsihi, dan kepada tukang tulis tersebut. Li nafsihi aw ghairihi tabarru'a, ataupun kepada orang lain dengan niat tabarruk. Ai bila ujratin wala amir, tanpa disuruh, tanpa ujrah. Wa illa fa amiruhu aw mustajiruhu. Tapi kalau kata apa ni, jadi ni nak hukum pada apa ni? Wabil katibi li nafsihi ni, aw ghairihi tabarru'a ni, ibrah tu. Nak kira ibrah tadi dengan qasad tersebut. Nak tengok balik mushaf ni, adakah ditulis dengan tujuan yang dirasah ataupun dengan tujuan tabarruk. Yang pertama dilihat dengan waktu ketika menulis, bukan setelah selesai menulis. Waktu menulis itu tujuannya untuk apa? Untuk dirasah ke untuk tabarruk? Faham? Jadi kalau tulis ayat Quran sebahagian sikit, contohlah tulis apa-apa ayat kursi ke contoh, dilipat, kemudian nak letak di dalam poket. Baik, apa tujuan ditulis pada mula-mula tulis tu? Halil kitabah tu. Ini untuk tabarruk. Waktu ni ibrah pada waktu tersebut. Faham? Diambil ibrah pada waktu tu dengan tujuannya tabarruk. Tapi kalau dia tulis tadi untuk tujuannya dirasah, maka ibrah pada waktu ketika hal tulis tadi, bukan setelah tulis. Setelah tulis, kemudian mata waktu tulis itu dia kata nak tabarruk. Setelah tulis dia kata ni untuk dirasah pula. Baik, ni ibrahnya nak ambil di mana satu? Ambil yang masa tulis, bukan ambil yang setelah tulis. Faham? Wa bil katibi li nafsi aw ghairihi tabarru'an. Dan juga ibrah dia juga dengan katib li nafsi, dengan yang tukang tulis tersebut. Ataupun dia tulis kepada diri dia, sama ada tulis kepada diri dia ataupun tulis kepada orang lain, tapi syarat dia dengan tabarruk. Ini tanpa ada upah ataupun tidak disuruh.
Tapi kalau kata dengan upah dan disuruh, maka ibrah dia adalah dengan yang disuruh tersebut dan juga yang membayar upah tadi. Ha? Jadi diupah untuk apa? Untuk dirasah, ditulis untuk dirasah ataupun ditulis untuk tabarruk. Untuk tabarruk. Nah, itu dinilai pula setelah. Boleh faham? Jadi kalau yang tukang upah tadi, dia bagi duit untuk si tulis tadi, tulis dia untuk dirasah, maka diibrahkan dengan dia. Faham? Jadi kalau kata yang tukang suruh pula, dia tak bagi upah, dia suruh, tolong tulis Quran kat saya sikit, tulisan kamu cantik, boleh tak tulis dengan tulisan tangan kamu, sebab saya nak baca Quran tadi. Dengan baca, maka ibrah dengan apa yang dia suruh. Boleh. Tapi kalau kata yang tukang tulis tadi tanpa suruhan orang, maka yang pertama dinilai pada hal waktu ketika dia tulis, tujuan dia tulis untuk dirasah ataupun untuk tabarruk. Yang kedua, dilihat pada dia pula penulis itu. Tujuan tulis tadi untuk apa? Kamu tulis untuk apa? Saya tulis untuk diri saya ataupun untuk orang lain, tapi untuk tabarrukan. Nak bagi tabarruk kepada orang, nak bagi hadiah kepada orang. Dan saya tulis tadi adalah untuk kalau ayat Quran tu sikit, ditulis untuk tabarruk ataupun untuk dirasah, dilihat kepada niatnya tadi. Faham tak? Itu maksudnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi at-Tibyan, wa sawa'un massa nafs al-mushafi al-maktubi aw al-hawashi aw al-jildi aw al-hawashi aw al-jilda, sama ada yang disentuh tadi mushaf tu sendiri ataupun hawashinya, tepi-tepi, aw al-jilda ataupun kulit yang ada pada Quran. Wa yahrumu massul qaridah wal ghilaf والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. Ada kata yang tidak haram, tiga ni tidak haram, ni yang dhaif. Walau kutiba al-Quran fi lawhin fahukmuhu hukmul mushafi. Kalau Quran ditulis di lauh, maka hukumnya hukum mushaf. Sawa'un qalla al-maktubu aw kathur. Ini seperti yang berlaku di tempat-tempat yang hafal Quran dengan guna lauh. Kan anak-anak kecil yang di Mauritania apa sebagainya masih guna lauh sampai sekarang, gunakan kayu ataupun batu, ditulis Quran di atas tu, walaupun sedikit, hukumnya adalah hukum mushaf. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lidirasati haruma. Nampak tak? Hatta walaupun sebahagian ayat ditulis untuk tujuan apa? Dirasah, maka haruma ini haruma al-mas, haram untuk menyentuh tanpa wudu. Boleh. Dan mushaf ada 3 lugah. Didhammahkan mim, fathahkan mim, kasrahkan mim. Mushaf, mashaf, mishaf. Nah, dhammah dengan kasrah tu yang masyhuratan. Boleh baca mushaf dengan mishaf. Wal fathu dzakaraha Abu Ja'far An-Nahas wa ghayruhu. Nah, mashaf. Jadi kalau orang sebut mashaf kan, mushaf kan mishaf, boleh. Yang masyhur mushaf dengan mishaf. Kena buat pelik sikit bila fi mishaf. Kalau orang rak, ada lughah masyhur. Latih kan. Baik. Qala asy-Syabramalisi. Syabramalisi. Jadi bukan macam Syubramalisi, la. Syabramalisi. Nah, ini yang ditahqiq oleh Syekh Mubarak Ali Basha. Mubarak Ali Basha sebut dalam kitab Qutat Taufiqiyah, letakkan sekali dengan bari sekali. Kata beliau, dibaca dengan Syabramalisi. Wa zahirun anna massahu ma'al hadathi laysa kabiratan. Ingat tak? Kalau ulama sebut zahir, mana ada khilaf. Wa zahirun, mana tahu dah khilaf. Boleh faham? Faham? Cara tu baca kitab turas. Wa zahirun anna massahu ma'al hadathi laysa kabiratan. Tahu dah, ni mesti khilaf. Ada ulama yang sebut kabirah. Kata beliau, la, menyentuh mushaf ma'al hadath, dengan hadas, laisa kabiratan, bukan kabirah. Zahir. Maknanya ada pandangan yang lain yang kata kabirah. Bi khilafis salah wa nahwiha kattawaf wa sajdatit tilawati wasyukr fa innaha kabiratun. Tengok, berbeza dengan solat dan juga tawaf, sujud tilawah dan juga sujud syukur tanpa wudu, hukumnya adalah dosa besar. Kena jaga-jaga elok. Ini pemain bola, ada buh gol, lepas tu sujud tengah-tengah padang.
Syarat kena ada wudu kan? Kena ada wudu, baru boleh sujud. Solat pendek je nak Ustaz? Tak apa. Tu Imam Halil tu. Ada Maliki kot. Ada pegang dia, ada aurat dia, ada mukhalafah dengan ada mukhaffafah. Ada pegang dia tu lah. Tapi yang sonoknya sujud semua kiblat dengan balik habis semua. Kawan tu sujud kau ni, kawan ni sujud kau ni, kawan sujud kau ni. Dituntutkan kita sujud waktu tu. Tak dituntut pun sebenarnya. Bukan syukur tu dengan sujud saja. Jadi tadayyun ni bukan dengan sujud je waktu tu. Dia macam cara ni boleh. Jadi kadang-kadang tu nak tunjuk tadayyun, kita buat macam tu tanpa ikut kepada syariat agama. Kalau kata betul tak buat. Tahu dulu kiblat kau mana. Sebelum main bola tu tahu kiblat kau mana, kau gol belah mana. Kiblat kau ni. Jadi kalau aku bogol lagi, sujud kena kau belah ni. Pakailah seluar tu bagi tutup aurat. Tu kata kena mengaji juga. Kalau ikut dan. Lepas tu kena ada wudu. Sebelum main bola kena ada wudu. Ni hak kentut 3-4 kali dah tengah badan. Sambil lari sambil terkencing. Keluar air wadi. Kan antara pekerjaan berat. Kan pekerjaan berat tu. Lari 90 minit. Siapa larat tu lari 90 minit? Lari saja kan. Apa ni? Habit. Liga-liga tak dapat pun. Dah jadi liga. Ada seorang syekh pergi tengok bola. Dia heran. Buatlah seorang bola sebiji pakai liga 30 orang dia. 30 orang, 22 orang pakai liga bola sebiji. Bagi seorang sebiji dia. Ada ulama bincang tentang dia bola ada 2 hukum khas sebenarnya boleh ada beli satu kitab di Indonesia. Kitab dia buat hukum hakam bola. Ada di pesantren. Raja Azhar pun boleh buat kajian ni pasal bola. Adakah bola ni kita boleh masuk pertandingan kemudian dibuat bet duit. Bet duit tak boleh lah, sebab kalau kata 5 kumpulan masuk, 5 kumpulan bayar, kemudian akan dapat hadiah daripada duit yang dikumpul. Judi hukumnya. Baik, kemudian ditarik satu. Tarik satu jadi 4 kumpulan bayar, 1 kumpulan tak bayar. Kata ini judi kan? Sebab 1 kumpulan free masuk. Kan? Cuma adakah dalam bab ni, bab tarik balik undi tu, tarik balik wang penyertaan tadi, 4 saja yang bayar, 1 tak bayar, tadi adakah kepada semua pertandingan ataupun pertandingan yang tertentu sahaja? Rancangan ulama itu kena tengok. Yang tu kalau dibincang dalam bab musabaqah dalam kitab fiqh. Musabaqah adalah musabaqatul khail, lawan kuda, lawan gajah, lawan unta, yang binatang-binatang yang digunakan untuk perang. Baik, main bola adakah ada istiadat kepada peperangan? Adakah dia termasuk istiadat kepada peperangan? Bincang pula. Kata kan stamina kan kuat berlari. Dia akan lari pada medan perang lagi. Allah Allah. Main bola tidak istiadat untuk perang. Sebab dia tidak ada apa. Tapi kalau main pedang dan sebagainya, dia masuk pertandingan, dan salah seorang tu ditarik balik dia punya wang penyertaan dia untuk mengelakkan daripada jadi judi. Aku lihat benda tu benda yang perlu dibincang. Mungkin khilaf lah di kalangan ulama dalam bab tersebut. Ataupun di musabaqah tadi diumumkan oleh ulama, bukan hanya pada pertandingan yang berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peperangan saja. Yang tu kita kena tekuni juga, para Azhari kena tekuni juga, harus kena tahu mana satu yang haram, mana yang tidak haram. Takut kita wukuk dalam benda yang haram. Contohnya buat hari keluarga. Dia buat hari keluarga, lepas tu dia pergi buat teka kacang. Lepas teka betul, dapat hadiah. Apa faedah dia? Teka kacang. Apa faedah? Semua main nasib. Kita pun buat. Ustaz-ustaz pula tu buat. Pernah tak buat? Pernah tak ada rumah negeri yang buat? Ini bukan ni, tengok orang kata. Ni ada salah faham macam tu. Ni orang nak tegur lah. Kalau kata berlaku macam tu, teka kacang, teka coklat, dalam balang ada berapa, semua dapat hadiah. Ni apa hadiah apa ni?
Ini termasuk judi sebenarnya. Ini main-main benda-benda yang haram, yang kita sendiri buat. Kita tak kira lagi ambil untung. Tak apa. Lepas tu kena tahu dulu benda tu sebelum kita buat hukum. Jadi tak buka gerai. Buka gerai sama-sama bagi tapak. Kemudian letak pula syarat. Syarat dia kalau kata untung kena bahagi. Jadi kalau dapat untung 16% kena masuk kepada pihak yang menghancurkan program bazar tersebut. Contohnya. Bagaimana syarat tu? Yang berapa belah peratus tu kena bagi tu, bagaimana syarat tu? Syarat tu kita yang buat. Yang kita ni atas persetujuan lah. Semua pakat dah setuju. Masa dalam mesyuarat pakat setuju akan bagi untuk bantu semua kali. Ya ada. Tapi jangan letak syarat tersebut. Tak boleh. Sebab kita akan jadi zalim. La darara wa la dirar. Sebab kita dapat zalim kepada orang dengan syarat yang kita reka sendiri. Kalau kawan tu kerja dia berniaga French fries, dia buat tu. Sama kan dia punya berniaga sama dengan Cakotiau. Dia punya keuntungan. Tapi dia kena bagi 16%, kawan ni pun 16% juga. Mampulah dia. Dalam model pun sampai ke tengah hidung ni, kawan nak cari duit, kena buat keluar pula banyak lagi daripada tu. Saya buat tapak kena bayar lagi. Apa semua kena bayar. Lepas tu kena perhati betul dalam hukum. Yang ajaibnya belajar Azhar ni, bila dia tahu benda tu tak boleh, dia mencari jalan nak bagi boleh. Itu yang hebat. Nah berlaku di satu negeri, Syekh Said kata tak boleh. Dia kata ni hukumnya haram. Akhirnya bertanya lagi kat masyarakat ni pula. Syekh Said ahli majlis fatwa Mesir. Ahli majlis fatwa Mesir ni. Ni bukan orang duk mengaku jadi majlis fatwa. Walaupun dia bukan majlis fatwa. Ni ahli majlis fatwa Mesir. Dia yang sebut kata ni darar. Ni berlaku darar. Kata haram. Dah tak pakai juga. Tanya pula pada Syekh Hisham. Dia tengok Syekh Hisham jawab yang sama juga. Dah tak apa. Dah dua orang dah Syekh jawab. Mau tanya kat saya. Saya kata tak boleh. Betul cari jalan dia. Lepas tu kan Syekh Said pun jawab dia. Tak boleh juga. Ada orang dah. Cari jalan lagi. Pokok ada pandangan. Ya, Syekh Hisham kata tak boleh juga. Kita tak pandangan kan. Tak tahu. Kalau pada telefon Syekh Qardawi kita dah tahu. Jawapan yang sama akan keluar. Tak ada sebab nak minta. Lepas tu kadang-kadang kita kena pati benda-benda yang macam tu kena. Patutnya kuliah syariah. Tak kira kuliah apa pun. Duduk di Azhar ni mengaji di Mesir, kena tahu hukum hakam tu. Ni takkan benda-benda yang basic macam tu pun di masalah. So, lagi hebat, pergi guna tu majlis bandaran Malaysia. Majlis bandaran kat negeri tu buat macam tu. Guna hujah tu. Ni hujah fiqh mana ni? Bila kelak ni kita fiqh. Alhamdulillah telah dilaksanakan oleh majlis bandaran kata-kata. Macam tu hukum dia. La ilaha illallah. Kena bertakwa sikit dalam bab. Sebab lain kita semangat. Bab-bab ni dan kita nak ni pula. Main kat kita boleh. Main kat kita semua boleh. Lepas tu bila kita pesan benda-benda macam ni kena beringat. Baik. Itu kena perhati. Kena tanya betul. Saya dengar masih berjalan lagi macam tu. Saya dengar masih berjalan lagi. Sebahagian bazar di negeri masing-masing masih berjalan lagi macam tu. Ada bazar-bazar negeri yang masih lagi minta untung atas angin kepada peniaga tanpa sebab. Terus letak syarat kena bayar untung. Nanti kalau apa pun sewa tapak bayar. Untung nanti kena bagi juga kepada ni. Ini mana ni syarat untung ni? Dia jangan bagi untung sebenarnya. Jangan minta untung ke orang senang-senang macam tu. Ni kamu baru jadi orang yang menganjur bazar. Cuba nanti kalau jadi kerajaan macam mana? Bagi tapak bazar ke orang. Ingat niaga ikan keli goreng semua ni untung banyak ni. Lepas tu kena ada seorang ni tukang duk kutip untung ni. Duk main duk cari cek. Atas nama apa? Atas nama kerajaan pada waktu tu. Maksudnya ambil mana ni hukum ni? Kami masyarakat Mesir dulu buat boleh tak ada siapa kata apa. Ni masalah.
Sebab tak ditegur. Ni bila kita dah tegur ni, kita dah pesan dia elok dah. Jangan nanti kata, inilah menghalang negara Islam kan. Contoh kan. Saya kata, dah bukan Kelantan nak buat macam tu kan. Contoh lah, bukan cakap macam tu Kelantan. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena perhati betul-betul. Itu kena pesan betul-betul. Saya bagi cadangan. Masalah dia tak tanya langsung kat kita. Kita tak tanya kan. Orang tanya kat saya akan bagi cadangan. Cadangan saya apa dia? Jangan minta untung ke orang senang-senang. Kamu laporlah modal, barulah share untung. Labur modal daripada pihak penganjur. Kawan ni buka cakotiau. Baik, berapa modal yang dia perlu? Baik, kami tumpang modal. Kami jadi pemodal juga kepada pihak peniaga ni. Jadi nanti untung daripada modal kami itu, bagilah sekali. Bagi kawan ni pula jual ayam, kami tumpang modal juga sikit. Bagilah modal sikit. Ini senang-senang minta ke orang-orang buat keluar semua modal. Hang senang nak minta untung ya. Apa ke benda ni? Faham tak? Bagi modal. Jadi kita jadi macam share dalam perniagaan tu. Dia tukang kerja, kita tukang bagi modal. Nanti bila untung nanti berdasarkan modal yang saya bagi. Kalau kamu bagi modal banyak pada tempat tu, kamu tengok, itu adalah persatuan kan. Dia kata dalam bazar yang dibuka ni, mana yang paling maju sekali? Orang biasanya Cakotiau contohnya. Cakotiau paling maju. Jadi kita bagi modal kepada 70% modal. 30% je daripada ni. Kawan tu pula tak mahu lagi. Orang mana boleh. Aku buat teruk-teruk. Lagi dia ambil untung 70%. Mana boleh nanti. Tak apalah. Bagi 50-50. Kami bagi sikit, Ustaz buat keluar sikit. Kita tumpang. Jadi Ustaz macam kerja dengan modal yang kami bagi sama. Nanti untung kita bagi sama. Awak macam tu. Ini senang-senang minta ke orang 16%, 31%, 70%. Dah lah tu. Niaga saja. Untung 100% pada kami itu dia. Itu lagi gila babi. DAP dapat itu. Boleh tak? Atau kena perhati tu. Orang kami kena perhati tu. Kan kita cari salah, tidak. Tapi kena perhati lah. Ustaz-ustaz kan. Ustazah-ustazah kan. Baik. Warabi'uha hamluhu. Nah. Wa hamluhu fa in kana ma'a mata'in. Walau nahwa ibratin. Walaupun bersama dengan mata'. Ni hamlul mushaf ma'a mata'. Walaupun ibrah. Nampak tak? Walaupun satu batang jarum. Jadi Quran ada jarum dalam. Boleh? Maka hukumnya haram juga bawa kalau dengan niat hamlul mushaf. Faham? Fa in qasada al-mata'a faqat aw ma'al mushafi lam yahrum. Tapi kalau dia qasadkan mata' bekas tu, ya, ataupun barang yang dibawa sahaja ataupun ma'al mushaf. Jadi saya bawa jarum ni bersama dengan Al-Quran. Saya niat nak bawa ni, nak bawa jarum tu. Niat yang macam tu, lam yahrum, maka tidak haram. Faham? Au qasada al-mushafa wahdah haruma. Tapi kalau dia qasad mushaf sahaja bawa, maka hukumnya haram. Au atlaqa. Nah, baik, kalau atlaq dia mutlak pula. Orang tanya ni nak bawa apa ni? Bawa. Dalam tu ada jarum, mushaf. Baik, nak bawa apa ni? Bawa mushaf ke bawa jarum? Apa sajalah. Itu bagi mutlak. Mana-mana lah dia kata. Maka hukumnya adalah haram di sisi Imam Ramli, khilafan li Ibn Hajar. Berbeza dengan pandangan Imam Ibn Hajar. Boleh? Tamam. Wa kas-salati nahwaha kasajdatay tilawati wasyukri wa khutbatil jumu'ati fa innahunna yahrumna 'ala man dzukira. Jadi khutbah Jumaat bersama juga nah. Jadi seperti solat diharamkan juga bagi orang yang tidak berwuduk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur
Jadi waktu khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat wajib dengan wudu. Jadi kalau tidak ada wudu, wajib khutbah Jumaat tadi dengan tayammum. Khutbatain dengan tayammum yang satu. Solat tayammum yang satu lagi. Faham? Jadi dua khutbah di manzilati tayammum wahid. Jadi dua khutbah tadi bukanlah tayammum khutbah pertama, lepas tu bila berhenti untuk khutbah kedua kena tayammum lagi kali kedua pula untuk khutbah kedua. Tak. Tayammum cukup sekali untuk khutbah dan juga sekali lagi untuk solat. Dan tayammum pula untuk solat sebab khutbah asing. Tak boleh guna satu tayammum sahaja untuk khutbah dan juga solat. Berjumaat. Nanti bab tayammum yang akan jumpa nanti. Rabi'uha, kalau tengok dalam kitab Imam Nawawi tadi, hamluhu illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdah bi an lam yaqsid syai'an atau qasada al mata'a wahdah. Jadi kalau kata dia bawa hamluhu illa fi mata', bawa dia bersama dengan barang yang lain, maka dihalalkan membawa Al-Quran mushaf ma'ahu, yakni ma'a mata', taba'an lahu, yakni taba'an lahu, ma'ahu, yakni ma'a mata', taba'an lahu, yakni taba'an li mata', idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdah. Kalau kata Quran tu bukan maksud sebagai dia sahaja yang ditujukan untuk bawa, bi an lam yaqsid syai'an atau qasada al mata'a wahdah, ataupun dia niatkan mata' sahaja untuk dia bawa. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata' 'ala al mu'tamad. Begitu juga kalau diqasadkan Al-Quran mushaf tersebut bersama dengan mata', sekali bawa, 'ala al mu'tamad. Jadi maksudnya khilaf dengan yang mu'tamad. Bi khilafi ma idza qasadahu wahdahu aw qasada wahidan la bi'aini fa innahu yahrum. Berbeza kalau diqasadkan Quran saja, nak bawa Quran saja, maka ni haram. Ataupun qasada wahidan la bi'aini, maksudnya ni mutlak. Saya bawa salah satunya. Baik, apa dia? Quran ataupun mata' yang kamu nak bawa tadi, salah satu. Itu pun dipanggil seakan-akan mutlak. Fa innahu yahrum. Wala yushtaratu kaunul mata'i dharfan lahu. Tak disyaratkan mata' di sini dharfan lahu. Jadi sebab faham nanti, adakah mata' tadi masukkan dengan dalam beg? Jadi kita niat bawa beg tadi bersama dengan barang dalam beg, ataupun mata' tadi diambil jarum, dia letak di sini, dia letak dalam Quran. Sebab kita nak ambil, kita nak bawa Quran ni, nak bagi boleh bawa ni, maka kita niat sekali dengan barang yang dalam Quran tersebut. Ini panggil fake, mengelakkan kita daripada melakukan yang haram. Dia kata wa mahallu jawazil hamli fi ma dhukira haitsu lam ya'ud massan lahu bi an gharaza fihi syai'an wa hamalah. Ini penting, ma'alish. Jadi ramai orang yang syarah masuk kita tadi pun silap. Kita faham tadi letak jarum dalam, kemudian kita pegang macam ni, walaupun kita niat untuk bawa jarum. Bolehkah macam tu semata-mata? Di sini saya sebut sini kata dia wa mahallu jawazil hamli fi ma dhukir, yang disebutkan tadi. Nampak tak? Haitsu lam ya'ud massan lahu bi an gharaza fihi syai'an wa hamalah. Nampak tak? Idh massuhu haramun walau bihailin walau bila qasdin. Ini macam mana nak bawa? Bawa je. Dia tak disyaratkan kaunul mata' dharfan lahu. Jadi mahallu jawazil hamli fima dhukir haitsu lam ya'ud massan lahu.
Syarat dia boleh kalau kata untuk kita bawa dengan apa yang kita sebutkan tadi. Maksudnya sama ada kita niatkan mata' dengan Al-Quran ataupun kita niatkan mata' semata-mata untuk kita bawa, dengan syarat haitsu lam ya'ud massan lahu. Jangan menyentuh dengan Quran. Bi an gharaza fihi syai'an wa hamalah. Jadi dengan cara apa dia? Kita letakkan suatu kepada Al-Quran dan kemudian membawa dia. Kenapa? Idh massuhu haram walau bihaid. Karena menyentuh Quran itu hukumnya haram kalau pada orang yang tidak berwudu, walau bihaid, walaupun dengan ada lapik pada waktu tersebut, walau bila qasdin, walaupun dengan tidak ada qasd. Jadi di sini saya ulang balik, tapi itu penting. Jadi dibawa di sini maknanya tidak boleh kita bawa dia kalau disebut sini hamluhu fa in kana ma'a mata' walau nahwa ibratin fa in qasada al-mata' faqat aw ma'a al-mushafi lam yahrum aw qasada al-mushafa wahdahu haruma aw atlaqa lam yahrum 'inda ar-rabi khilafan Ibn Hajar. Dari segi faham kita pada permulaan, maksudnya kalau diletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jarum di dalam Quran, kemudian kita tutup dan kita pegang nak bawa Quran tersebut dengan niat nak bawa jarum, maka nampak seakan macam boleh. Tapi bila Syekh tambih di sini, kata beliau mahallu jawazil hamli fi ma dzukir, yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan sebelum ni, haitsu lam ya'ud massan lahu. Syarat tidak boleh kita menyentuh Quran terus dengan tangan. Kenapa? Karena menyentuh Quran ini hukumnya haram tanpa wudu, walau bihaid, walaupun dengan ada pelapik. Apa tadi kalau tak ada pelapik dengan niat nak bawa jarum tadi. Faham? Jadi di sini kata beliau dengan cara apa? Bi an gharaza fihi syai'an wa hamalah. Gharaza fihi syai'an wa hamalah. Apa maksud gharaz? Gharaz itu apa? Tengok terus. Ini gharaza memasukkan. Kalau macam ibrah, maksudnya gharaza, maksudnya dicucukkan masuk, dimasukkan dia. Wa hamalah. Baik, nanti ni saya tanya balik lah, sebab ni ayatnya agak sedikit. Mahallu jawazil hamli fima dzukir haitsu lam ya'ud massan lahu. Tak dikira sebagai menyentuh. Bi an gharaza fihi syai'an wa hamalah. Faham? Gharaza fihi syai'an wa hamalah. Kemudian bawa. Idh massuhu haram walau bihaid walau bila qasdin. Kalau sentuh pula jadi hukumnya haram. Maknanya bukan kita sentuh pada Quran tu, tapi kita sentuh pada tempat yang gharas tu. Bukan lebuh jarum dalam tu, kan pegang jarum tu macam mana? Kan? Boleh. Kan saya silap faham? Tak, ayat ni macam tu. Gharas maksudnya tercucuk. Gharaza maksudnya adqalaha. Nah, gharaza maksudnya adqal, memasukkan. Dan juga menetapkan sesuatu di situ. Maksudnya gitu. Ini kita kena tengok ini. InsyaAllah nanti tiga share. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi at-Tibyan ajma'a al-muslimuna ala wujubi siyanati al-mushafi wa ihtirami. Ijma' muslimin wajib kita menjaga mushaf dan juga menghormati. Qala ashabuna wa ghairuhum
walau alqahu muslimun fil qadhurati wal iyadu billahi ta'ala sara al mulqi kafira. Kalau seorang menemparkan Al-Quran ini fil qadhurah, tempat yang kotor, wal iyadu billahi ta'ala, menjadikan orang yang melemparkan tadi kafir. Qalu fayahrum wa yahrum tawassuduhu, diharamkan juga untuk kita jadikan sebagai bantal. Boleh jadi tawassud, tapi buat menjadi bantal. Apatah lagi buat jadi tempat letak punggung. Macam sebahagian Arab Mesir yang jahil, ada duduk di kuliah sekali, Quran yang ambil tak kat punggung. Macam tengah tu mubah, tadi baca Quran. Pernah tengok jadi nampak lagi lah ni, ada lagi macam tu. Allah, tu kami tengok memang duduk nampak. Tengah baca Quran tu mubah, lepas tu nak duduk tempat duduk berabu, gabung tak Quran, duduk atas Quran. Jahil. Jahil. Bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun. Bahkan kalau kata kita menjadikan salah satu daripada kutubul ilm ini sebagai tawassud, tempat jadi bantal kita, maka hukumnya haram. Apatah lagi Quran, lebih-lebih lagi. Wa yustahabbu an yaquma lil mushafi idza qudima bihi alayhi, lianna al-qiyama mustahabbun lil fudala min al-ulama'i wal aqyam, fal mushafu aula. Disunatkan kita kalau kata orang memberikan Quran kepada kita, an yaquma lil mushaf idza qudima atau idza qudima bihi alayhi. Kalau orang nak serah Quran kepada kita, disunatkan kita bangun untuk menerima Quran tersebut. Bangun nak terima Quran tadi. Kenapa? Lianna al-qiyama mustahabbun lil fudala, karena berdiri itu sunat kepada orang-orang yang mulia, kepada yang mulia di kalangan ulama dan juga para wali Allah Ta'ala yang terpilih. Fal mushafu aula, mushaf lebih aula lagi untuk kita. Jadi kalau kita tengah duduk, orang nak bagi Quran kepada kita, maka disunatkan bangun menerima Quran tersebut, sebagai tanda memuliakan dan juga mengagungkan Al-Quran Al-Azim. Baik. Wa yahrumu 'alal junubi wallahu a'lam bis-shawab. Bila nak habis kitab itu ni? Nantilah kita habiskan cepat-cepat yang dua ni insyaAllah. Apa ni, mustalah minggu depan. Macam jadi sampai tinggal satu kitab ya. Kita belajar lah satu kitab ya. Dan betul no? Jelas ayat dia. Hamluhu, haml tidak mesti dengan mas. Boleh? Ham tidak mesti dengan mas. Baik, mestikah hamlil Quran mesti dengan masl Quran? Tak. Jadi hamlul Quran ma'al ibrah tadi, mestikah membawa tadi dengan makna akan masil Quran? Tak semestinya. Kena bawa dengan cara lain. Jangan mas. Kerana masuhul haram walau bihail, walaupun dengan tangan kita berlapis, hukumnya haram tanpa wudu, walau bila qasdin. Walau bila qasdin. Jelas. Jadi makna sini kalau kita letakkan ibrah dalam ni, tujuan dia adalah untuk kita nak bagi niat kita tadi waktu kita bawa tu. Dengan tujuan apa kita bawa? Sebab bawa tak sebenarnya pegang. Contohnya kita letak dalam ni bekas ataupun apa ni, jarum. Kita letak dalam tu jarum. Okey. Macam ni. Pen. Kemudian ada kitab. Ni kitab. Duduk tadi. Haml. Kita haml. Tapi niat kita untuk apa? Untuk bawa sekali dengan pen tu, tanpa kita masil Quran. Kita tak pegang Quran, kita bawa ni. Yang masalah sekarang ni kalau kita pegang terus macam ni. Yang ni yang masalah. Sebab apa? Pegang macam ni, maka dia panggil mas.
dia dah menyentuh pada waktu tersebut dengan Quran dan menyentuh pada Quran pada waktu tersebut, maka hukumnya adalah haram walau bihail. Walau bihail. Faham? Pak ni dah hukum dia lain dah. Faham? Itu maksudnya. Tapi saya akan apa ni, takkid dia dengan Syekh. Bahasa dia macam tu lah. Bahasa Syekh Nawawi Bantani macam tu lah. Belum ni kan ramai kan ustaz-ustaz pakai tu syarah. Semua jawab tentu pegang tadi dalam tanah. Sebab kita niat dengan jawab. Tapi bila Syekh tambih ni, mahallul jawaz kalau tidak mas. Ha? Sebab orang faham kata macam mana nak bawa kalau kata ni. Macam saya buat pelik tadi, sebab kita pun macam tu lah. Macam mana nak bawa kalau kata tak pegang? Dan niat tu saja? Tak. Sebab kalau bawa saja macam kitab contohnya, kita tak kitab di bawah. Kalau niat nak bawa Quran, hamlil Quran semata-mata, maka hukumnya adalah haram pada waktu tersebut. Kerana tanpa wudu. Walaupun kita tak pegang dia. Jadi kena niat bawa benda yang lain. Ataupun niat bawa kitab ni. Niat bawa kitab sekali dengan Quran. Ataupun niat bawa kitab saja. Niat bawa kitab saja. Yang tak boleh niat bawa Quran ataupun mutlak. Mana-mana lah. Yang tu yang hukumnya adalah boleh lah. Wallahu a'lam.